Pertama sekali, sebelum kita mulakan, mari kita buka majlis kita dengan umum kita Al-Fatihah. Assalamualaikum Ustazah. Sudah masuk. Dah. Okey, hari ni perbincangan kita hari ni adalah tentang kita akan tadabburkan iaitu surah Al-As dan juga satu hukum tajwid, yakni hukum ide hukum ikhfa syafawi. Hukum ikhfa syafawi. Jadi moderator pada hari ini ialah saya sendiri, iaitu Nur Hamim binti Kamaluddin ataupun lebih dikenali sebagai Ami ataupun glamour lagi panggil Ami. Okey, dan kita kenal dengan panel kita panel yang pertama, iaitu Mardiah Nurul Mardiah binti Rosli ataupun lebih dikenali sebagai Adi. Dan kita kenal dengan panel kita yang kedua, iaitu Ifatul Nisa, dan ataupun lebih familiar dengan Ifah je, pendek je nama dia. Okay. Baik, tadi kita dah buka majlis. So, jadi panel pertama kita akan mulakan tadabbur dengan tadabbur surah Al-As, dan panel kita yang kedua akan mulakan dengan kita akan bincangkan tentang hukum tajwid tadi. Hukum tajwid ini hukum ikhfa syafawi. Okey, baik, silakan untuk panel yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kita akan tadabbur sikit surah Al-As. Tapi sebelum saya mulakan, saya nak minta moderator untuk membacakan surah Al-As. Sekejap. Okey. Boleh, tak ada masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Sorry, salah. Sekejap, macam lagi sorry. Salah word dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Surah Al-Az ni adalah surah yang ke-103. Terdiri daripada tiga ayat dan turun di Mekah. Maksud surah Al-Az ni adalah masa. Saya akan terangkan sikit asbabun nuzul surah Al-Az ni. Asbabun nuzul dia adalah Syekh Muhammad Abduh pernah berkata, masyarakat Arab bila hari dah petang, diorang ni akan duduk sembang, lepak-lepak time masa tu. Diorang akan cerita pasal kehidupan diorang, urusan hidup diorang. Tapi banyak antara diorang ni suka bermegah-megahkan asal-usul nenek moyang diorang, kekayaan diorang, harta yang diorang ada, sampai kan terjadinya permusuhan antara diorang ni. Bila dah musuh, terjadilah ada orang kata waktu asal ni adalah waktu yang tak baik. Waktu yang banyak kejahatan yang berlaku. Jadi turunnya surah Al-Az ni nak bagi tahu sebenarnya waktu asal ni tak salah. Sebenarnya yang salah ni pada manusia itu sendiri yang menggunakan waktu asal untuk perkara yang tak berfaedah. Itu asbabun nuzul dia. Lepas tu saya akan cerita sikit berkenaan cerita ni daripada rujukan Tafsir Ibn Katsir. Cerita dia, Amr bin As pernah diutuskan untuk berjumpa dengan Musailamah Al-Kadzab. Time tu Amr bin As pernah diutuskan berjumpa dengan Musailamah Al-Kadzab. Rasulullah yang mengutuskan Amr bin As ni. Dan sebelum Amr bin As berjumpa ni, baru je Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi. Jadi lepas dah jumpa tu, Musailamah Al-Kadzab pun cakaplah dengan Amr bin As, apa yang diturunkan
kepada sahabatmu itu, iaitu Rasulullah SAW selama ni? Dan dia menjawab, telah diturunkan kepadanya satu surah ringkas namun sangat padat. Dia tanya, Musalamah Al-Kadzab tu tanya, surah apa? Dan Amr pun jawab, wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian Musalamah Al-Kadzab macam fikir tak? Fikir-fikir, lepas tu dia cakap, dan telah diturunkan kepadaku hal yang serupa. So, Amr bin As pun bertanya pada dia, apa tu? Maka Musalamah seterusnya moderator habislah. Oh, sudah dah. Minta maaf tadi dia lag sekejap. Okay. Macam tadi kita dah dengar tadabbur tentang surah Al-As. Kenapa surah ini diturunkan? Kenapa surah ini diturunkan? Sebab apa? Sebab ramai orang yang masa zaman jahiliah dulu, orang-orang Arab jahiliah dulu, dia suka membuang masa dengan perkara-perkara yang sia-sia. Jadi kita kenalah maksudnya penuhi masa kita tu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Perkara bila bercerita dengan perkara yang berfaedah ni, perkara berfaedah ni dia luas. Dia sangat-sangat luas. Dia tak semestinya kita kena duduk baca buku je kan. Duduk diam baca buku, duduk diam buat kerja, tak ada. Banyak lagi perkara-perkara berfaedah yang kita boleh buat. Jadi salah satu contohnya adalah line tak okey kot. Okay, panel pertama kita. Okay. Salah satu contoh kata perkara yang berfaedah adalah selain daripada kita buat kerja ataupun kita buat kerja-kerja rumah, tolong mak ayah dekat rumah, contoh macam PKP sekarang kan, online class. So kita kena bahagikan masa kita dekat rumah bagi masa kita dekat antara kerja assignment kita dengan kerja rumah. Jadi kita tolong buat kerja rumah pun, itu pun perkara berfaedah juga. Itu pun dia kira perkara berfaedah juga. Maksudnya perkara berfaedah ni dia sangat-sangat luas. Kita boleh fikir secara positif. Maksudnya kita tak membuang masa. Kalau kita, katalah kalau kita buat perbincangan sekalipun, kita bincang pasal isu semasa contohnya. Isu semasa, itu pun dikira berfaedah juga. Tapi yang tak jadi faedahnya adalah bila kita sembang, kita kutuk orang sana, kita kutuk orang sini, ini salah. Itu yang jadi tak faedahnya. Itulah yang jadi kita buang masa. Okay. Jadinya antara, Allah berfirman, yakni Allah kata semua manusia takkan terlepas orang pun, kerana semua sekali makhluk adalah dalam keadaan yang rugi, dalam keadaan kerugian. Kenapa kerugian? Sebab apa? Sebab mereka tidak memanfaatkan masa tu tadi. Jadi tapi Allah kata Allah ada bagi pengecualian untuk orang yang rugi tu. Ada pengecualian, iaitu 4 golongan ni yang kata 4 golongan ni dikatakan tidak rugi. Ada 4 golongan yang tidak rugi dekat dunia ni. Okey, jadi antara golongan ni adalah yang pertama, golongan orang yang beriman. Yang kedua adalah golongan orang yang beramal soleh. Yang ketiga adalah golongan orang yang berdakwah. Dan yang keempat adalah golongan orang yang sabar. Jadi kita tanya diri kita balik, adakah kita tergolong dalam 4 golongan ni? Jadi maksudnya adakah kita iman kita cukup? Beriman, semua orang beriman, betul tak? Tapi setinggi mana iman kita? Maksud tu macam beramal soleh. Beramal soleh maksudnya kita amal dengan kita beramal dengan kita punya ilmu. Kita belajar banyak-banyak kan. Dia belajar sekadar kan. Pergi belajar kan. Ambil buku tulis, balik rumah tu simpan buku tu. Simpan buat kasam. Okey, jadi adakah kita cukup amalan kita? Maksudnya lepas tu adakah kita berdakwah? Orang yang berdakwah. Kita berdakwah tak? Dakwah ni orang kata fahaman orang biasanya dakwah ni macam kalau kita berdakwah kita kena pergi buat ceramah lah, kita kena pergi contohlah macam kena buat yang tu, kena buat ni, kena ada modul, kena ni. So kita sempitkan pemikiran tu. Jadi dakwah ni adalah luas. Dakwah ni sangat-sangat luas. So maksudnya dalam bila kita berdakwah, dia konteks dakwah tu sebenarnya dia sangat luas. Macam ni
Okay, salah satu contoh dakwah adalah kalau contoh kita menegur kawan kita yang buat contoh dia buat perkara yang tak baik, so kita tegur dia, itu pun dikira dakwah juga. Maksud dakwahnya adalah menyampaikan, so kita sampaikan perkara-perkara yang baik, itu pun dikira dakwah. Tak semestinya dakwah kita kena pergi buat ceramah, kita kena pergi buat program ni, kena pergi buat program tu, kena buat ni, kena buat tu, tak semestinya. So konteks dakwah adalah luas, konteks dakwah tu sendiri luas. Dan akhir sekali adalah orang-orang yang sabar. Banyak disebut dalam Al-Quran tentang sabar ni. Dalam Al-Quran banyak menyebut tentang sabar. Maksudnya orang yang sabar adalah orang yang mendapat ganjaran yang besar. So maksudnya pentingnya kita bersabar. Kadang-kadang yalah orang kata sabar ni ada limitnya. Kita manusia sabar ada limit. Sebenarnya sabar tu sebenarnya tak ada limit pun. Untuk sabar sebenarnya tak ada limit kesabaran sebenarnya. So, kita kena kontrol diri kita sendiri. Sebab apa? Kontrol kita punya nafsu dan kita punya kita punya keinginan kita. Nafsu tu maksudnya nafsu tu keinginan. Orang kata nafsu benda pelik-pelik je kan, benda-benda jahat-jahat je kan. Nafsu ni sebenarnya keinginan kita. So keinginan kita terhadap sesuatu. So kalau contoh kita nak A tu, kita nak macam tu kan. So macam keinginan kita nakkan sesuatu, itulah nafsu kita. So, maksudnya kita kena didik nafsu kita. So mana nak didik nafsu dengan banyakkan zikir, banyakkan amalan. Okay, insyaAllah. So maksudnya kesimpulan adalah semuanya adalah dalam surah yang pendek tu, dia membawa maksud yang sangat luas. Maksud dia maksudnya surah dia pendek je, 3 ayat je. Tapi kelebihan dia punya apa yang Allah cuba sampaikan, maksudnya maksud yang tersirat dekat dalam surah yang 3 ayat ni sangat-sangat banyak dan sangat-sangat luas. Maksudnya Allah tak nak kita sia-siakan kita punya kehidupan kita. Contoh dalam, pernah dengar tak 5 perkara sebelum 5 perkara? Itu pun itu antara yang orang kata senang kita nak kaitkan rapat dengan surah ni. Contoh 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang ni hidup sebelum mati, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, sihat sebelum sakit. Satu lagi apa? Siapa boleh jawab? Tadi apa? Hidup sebelum mati, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, sihat sebelum sakit. Satu lagi? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Last sekali. Benda ni famous juga Last sekali adalah muda sebelum tua. Terbalik pula. Muda sebelum tua. So maksudnya kita sekarang masih muda ni, so kita manfaatlah masa kita sebaik-baiknya. Maksudnya kalau kaya tu, kalau ada yang maksudnya ada yang berpendapatan lebih, maksudnya kita rajin-rajinlah bersedekah. Sebelum kita miskin langsung tak boleh nak sedekah. Macam tu. Sehingga sebelum punya. Okay, sihat sebelum sakit. Maksudnya sementara kita sihat ni, kita banyakkan buat ibadat, banyakkan maksudnya solat, banyakkan solat sunat dan macam-macam lagi yang kita boleh buat. Kalau dah sakit tu kadang dah tak boleh nak bangun, nak kena orang buatkan. Kesihatan ni adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Maksudnya sihat adalah nikmat yang paling berharga sekali lah. Cuba kalau tengok, kita tengah sihat ni kan, tiba-tiba kita demam semua pula tu kan, habis satu badan sakit, lepas tu tak boleh bangun dah. Lepas tu nanti kita akan macam mana? Kita akan menyusahkan orang lain untuk jaga kita pula. Contohnya, biasanya kalau kita macam kita, mak lah yang akan jaga. Kesian dekat mak. Dia ada banyak kerja lagi dia nak kena buat kan, dengan kerja lagi, dengan kerja rumah lagi, nak masak lagi, nak tu lagi, nak ke rumah lagi. Tiba nak kena jaga kita pula. Kita kena nama kesusahan dia. Jadi memang sakit tu diberikan oleh Allah, tapi kita sendiri kena jaga kesihatan kita. Maksudnya jaga pemakanan kita, jaga kita punya
kalau kita jaga makanan kita, makan kita tak makan benda pelik-pelik kan. Asyik makan benda yang makan asal makan ready, asal makan ni hari-hari makan macam tu kan. Oh mau. Berat dia akan menimbulkan badan kita akan jadi tak sihat. So jadi sebelum kita sakit, jadi masa sihat tu kita manfaatkan betul-betul dengan buat perkara-perkara yang berfaedah. Jadi muda sebelum tu. Sementara kita muda ni lah, kita kena aktifkan diri kita untuk banyakkan lebih lagi ibadat. Ibadat ni bukan sebanding kita kena duduk solat, duduk dekat atas jadah kan. Ibadat tak. Ibadat ni banyak benda. So macam satu kata, bila kita bangun pagi tu niatkan, ya Allah, apa yang aku buat hari ni semua adalah ibadat kepada Engkau. InsyaAllah kalau kita pergi tandas pun dikira ibadat juga. Kalau kita pergi tandas pun dapat pahala juga insyaAllah. Jadi lapang sebelum sempit. Maksudnya sementara kita ada banyak masa sebelum kita dah busy dengan sementara kita sekarang contohlah macam kita tengah study lagi masih lagi tak banyak komitmen nak kena buat ataupun yang masih belum kahwin ataupun yang masih muda masih belum banyak komitmen yang ada. Kalau dah kahwin tu kan dia dengan mana nak kerja, mana nak fikir rumah tangga lagi, mana nak fikir so komitmen dia banyak. Sementara kita belum ada banyak komitmen. Jadi kita gunakan masa kita ni untuk tambahkan pahala secukupnya. Macam tu. Memang pahala tu takkan dah cukup. Tapi kita buatlah kebaikan semoga contoh macam ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sebab bila kita bagi ilmu pada orang lain, selagi orang tu mengamalkan ilmu yang kita bagi tu, selagi itulah pahala kita berjalan. Selagi dia buat baik, selagi itulah kita dapat pahala dia. Dia dapat, kita pun dapat sekali. So maksudnya pahala tu berpanjangan. Bagi sesuatu benda yang bermanfaat supaya nanti pahala tu berpanjangan. Dia tak stop tengah jalan macam tu je. Okay, jadi dan last sekali hidup sebelum mati. Sementara kita hidup ni lah kita kena banyakkan ibadah. Samalah dia formula dia sama je semua sebenarnya. Jadi sementara kita mempunyai tenaga, kita mempunyai masa, kita mempunyai kesihatan yang baik. Jadi kita kena banyakkan berdoa, banyakkan berzikir, banyakkan amalan insya-Allah. Semoga nanti mendapat semoga apa yang kita buat dapat keredaan daripada Allah dan insya-Allah dengan apa yang kita usahakan dekat dunia ni akan dibalas dengan ganjaran syurga dekat akhirat kelak. Okay. Sekarang pun dah pukul 3.25. So kejap lagi kita pun kita teruskan kepada panel kita yang kedua iaitu Ifa. Dan dia akan terangkan tentang satu hukum tajwid iaitu hukum ikhfa syafawi. Jadi kita dengarkanlah penerangan dia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak suara? Jelas. InsyaAllah. Okey, sebelum saya terangkan pasal Ikhfa Syafawi, lebih afdal lah kita tahu apa itu tajwid, betul tak? Okey, tajwid ni dia lebih kepada tajwid ni untuk memperelokkan dan memperindahkan ayat-ayat Al-Quran kita. Lagi satu pun tajwid ni sebenarnya luas. Tajwid yang kita tahu sebenarnya sangat banyak. Tapi macam kita lah, ada setengah daripada kita tak belajar tajwid sebab tak apa, tak payah belajar tajwid sebab bukan penting pun semua kan. Tapi sebenarnya benda tu sangat penting dalam hidup kita. Okay, macam ni lah. Kalau kita tahu tujuan kita mempelajari tajwid adalah supaya memperelokkan dan memperindahkan lagi bacaan kita kat dalam ayat-ayat Al-Quran. Supaya kita lebih fasih untuk membaca Al-Quran. Supaya kita kenal, okey ni huruf dia keluar kat sini, huruf ni keluar kat sini, huruf ni keluar kat sini. Dan apa hukum-hukum yang ada dekat dalam Al-Quran kan. Macam itu tujuan dia. Kalau hukum pelajari tajwid pula, kita tahu ada dua. Hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Dan membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain. Okay, misal ada macam, apa beza fardu kifayah dengan fardu ain? Okey, macam ni. Fardu ain ni diwajibkan oleh setiap orang yang mukhalaf. Seperti macam solat, puasa, macam tu. Benda tu wajib bagi setiap orang yang dah balik. Okey, bagi fardu kifayah pula tak dituntut kepada setiap orang tapi digugurkan disebabkan ada certain yang buat. Macam menuntut ilmu. Macam kita belajar tajwid sebenarnya digugurkan. Macam
tak semua yang kalau nak belajar semua boleh je. Kalau tak nak belajar pun tak apa. Tapi kalau tak belajar, tempat tu kena dah kira berdosa. Okey, kalau fardu ain, kalau kita tak belajar, kita tak buat, memang dosa besar. Solat penting. Solat adalah rukun Islam. Macam tu. Okey, fardu ain, fardu kifayah kita dah tahu. So, sebenarnya pentinglah kita belajar tajwid. Macam ni, memang pentinglah sebab macam mana kita nak fasih baca Al-Quran kalau kita tak tahu hukum tajwid yang kita belajar. So kita kena tahu setiap apa yang kita belajar, oh ini lafzul jalalah, okey ini idgham ma'al gunnah, ini idgham bilal gunnah. Kita kena tahu kita contohnya sekarang ni pun orang tua nak belajar, orang muda kita nak tengok kadang-kadang ada yang tak nak belajar, ada yang nak belajar. Sebenarnya tajwid ni tak payah nak belajar teruk sangat, belajar benda basic je sebenarnya. Sebenarnya kita belajar basic kita macam oh Masya Allah senangnya macam tu. Yang ada serta-serta orang dia macam tajwid, tak payah belajar. Macam saya dulu kita macam sekolah rendah belajar je tapi tak masuk otak. Aku masuk tinggi kanan, keluar tinggi kiri kan. Macam alah tajwid ni susah lah, tak naklah baca tajwid, tak naklah baca tajwid. Okay, sekolah menengah lagi lah kan. Perangai dah kita dah bersosial, kita dengan rakan-rakan kita makin macam ni, kita ada proses perkembangan juga. So dia malah macam Syaitan lagi besar. Macam tu lah, so dia macam makin malas nak belajar. Okay, sejak kita masuk, tapi kalau macam saya, lepas saya masuk madrasah tu, lepas saya masuk sekolah menengah, saya masuk madrasah. So kita macam, dalam madrasah tu memang full time dengan Quran. So kita macam, apa lagi aku nak belajar selain daripada Quran kan. Lepas tu memang akademik tak ada, semua tak ada. Dan kita hanya belajar fardu ain, tajwid. Lepas saya belajar tajwid tu dari satu ke satu baru saya tahu indahnya tajwid. Sebenarnya tajwid ni sangat indah tau. Sangat indah. So saya haraplah supaya semua orang walaupun tak boleh belajar tajwid, belajar sikit-sikit. Benda-benda basic macam nun mati, tempat-tempat keluar, makharijul huruf. Tajwid ni betul-betul sangat-sangat luas. So saya mintalah kepada semua untuk mempelajari tajwid sebab tajwid ni indah. Okay, kita dah tahu tajwid, tujuan kita belajar tajwid, apa itu fardu ain, apa itu fardu kifayah. Okay, kita masuk dengan hukum Ifat Syafawi. Sebenarnya Ifat Syafawi ni sekejap sangat. Nak bagi tahu memang singkat. Sebab kita pun sekarang pukul berapa? 3.29. Saya rasa setengah jam je. Saya rasa saya boleh habiskan di 1 minit je untuk Ifat Syafawi. Sebab sangat mudah, sangat mudah. Sebenarnya itu sebab saya kata belajar tajwid ni bukan perkara yang susah. Sebenarnya senang je kalau kita dah tahu. Okay, kita dah tahu cara nak membaca dia. Okay, kita tahu ini dah baca ni. Okay, ini wajib mutasil. Baca tu pun macam alah senang je. Klik mata dia dah boleh jawab. Okay, pengertian lah Ifat Syafawi kan. Ifat Syafawi ni benda ni terjadi apabila mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Macam kita tahu mim ada tanda sukun tu. Kadang-kadang serta orang-orang majlis sekarang pun dia tak tahu apa tu syaddah. Kadang-kadang syaddah pun dia terkeliru. Ada syaddah tu yang mana? Sukun tu yang mana kan? Syaddah tu benda yang ada selalu macam yang ada bentuk W tu. Itu syaddah. Kalau sukun benda yang mati ataupun dia kadang-kadang ada separuh yang tak mati sangat. Macam itulah. Sebenarnya itulah. Sebenarnya kalau nak cakap pasal tajuk ni ilmu dia sangat besar. So okay, disebabkan saya punya tajuk Ifat Syafawi, saya terang pasal Ifat Syafawi je. Okay, macam kita tahu tadi Ifat Syafawi dia punya bacaan dia bacaan dia bila mim mati bertemu dengan ba. Okay, lagi satu bacaan dia secara sama-sama. Dia bukan izhar, dia bukan idgham. Kalau izhar baca dia jelas. Contohnya macam macam ni kalau izhar memang bacaan jelas lah. Maksud macam nun mati bertemu dengan alif hamzah, ain, ghain, ha, kha, ha. Tu semua bacaan izhar jelas. Kalau izhar syafawi pun apabila mim mati dengan jumpa dengan huruf-huruf selain daripada mim dengan ba. Macam itu sangat-sangat bacaan dia jelas lah. Kalau idgham pula, idgham macam kita tahu dia jumpa idgham ada dua kan. Idgham bila guna, idgham ma'al guna. So benda tu kita kena belajar, sangat-sangat kena belajar. Okay, Ifat Syafawi mim mati bertemu ba. Tu je kita kena tahu. Bacaan dia sama-sama, bukan bacaan jelas, bukan bacaan yang beridgham, bukan bacaan yang guna. Tidak perlu didengungkan, tapi secara sama-sama. Okay, macam ni. Sebelum tu kita nak tahu dulu Ifat tu apa, Syafawi tu apa.
Okey, ifak tu maksud dia menyembunyikan. Macam sama-sama, dia macam, dia nak dengar dengung, dia nak dengar izhar tapi di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. So bacaan dia memang sama-sama. Okey, kalau syafawi pula kita tahu syafawi tu bibir. Syafawi tu bibir mesti huruf-huruf berkaitan dengan bibir. Mim, ba, okey. Itu dah kita tahu ifak syafawi. Itu maksud ifak syafawi. Okey, contoh pula ifak syafawi. Yang kita dapat, saya boleh bagi. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Okey. Alam ya'lam bi anna Allah yara, bila mim mati bertemu ba. Nampak tak? Alam ya'lam bi anna Allah. Ya'lam bi anna Allah. Nampak tak sama-sama? Dia bukan lam, dia payah berdengung, tak payah. Bukan lam bi an, bukan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bacaan dia sama-sama. Tak perlu ditekan, tak perlu diidghamkan macam kita idghamkan macam nun mati kan, inna, tak boleh inna, tak perlu. Betul, wama alam ya'lam bi anna Allah. Dia tak payah bunyikan lam tu. Dia sama-sama bunyi dia. Maksudnya alam ya'lam bi anna Allah yara. Okey, itu satu contoh dia. Itu surah Al-Alaq. Okey, saya bagi tahu maksud dia sekalian. Artinya, tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha melihat setiap perbuatannya. Itu surah Al-Alaq ayat 14. Okey. Itu surah Al-Alaq. Okey, bagi surah Al-Fil pula, macam kita tahu tarmihim, surah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tarmihim bihijaratin min sijil. Okey, mim mati bertemu dengan ba. Juga benda yang sama. Ifak syafawi. Bila tarmihim bihijaratin. Mim bertemu ba. Dia bukan tarmihim bihijaratin. Tak bunyi him tu, tak dengar bunyi mim tu. So dia sama-sama bunyi dia. Tarmihim bihijaratin min sijil. Okey, itu surah Al-Fil ayat 4. Maksud dia yang melempari mereka dari dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Okey, itu surah Al-Fil ayat ke-4. Itulah macam kita tahu ifak syafawi. Nak cerita pasal ifak syafawi ni sangat ringkas sebenarnya, tapi itu je saya dapat simpulkan daripada mana yang saya tahu dan saya belajar. So saya haraplah korang semua lepas ni ada inisiatif untuk belajar tajwid, sebab tajwid ni sangat mudah. Sebenarnya untuk setiap orang, bukan tak kira muda, tak kira tua. Sebelum kita mati, baiklah kita mempelajari. Lepas tu kita ajar orang, walaupun satu ayat, walaupun satu benda pun, kita ajarlah sebelum kita mati. Benda tu lebih afdal, bukan lebih afdal, lebih baik benda tu. So saya haraplah dengan apa yang saya sampaikan ni, tajwid, okay, apa itu tajwid, apa itu fardu ain, apa tu fardu kifayah, apa tu ifak syafawi, dapat kita amalkanlah, dapat kita ketahui dan kita sampaikan. Kalau nak cerita pasal tajwid memang banyak. Kalau boleh saya nak cerita banyak-banyaklah kita orang belajar daripada Ustazah Hazirah kan. Lepas tu nak cerita banyak. Kalau ada cara tahqiq, cara tartil, memang boleh. Kalau nak buat kelas pun boleh. Tapi masalah ni saya ditugaskan untuk menceritakan pasal ifak syafawi. So limit dia ifak syafawi je lah. Tak boleh cakap banyak. Okay. Itu daripada saya, insyaAllah. Okay, terbaik. Penyampaian yang sangat jelas dan mantap. Okay, untuk yang tengok kita punya live ni, ada apa-apa soalan tak tentang, maksudnya nak tanya apa-apa ke tentang surah Al-Asr tadi dan juga hukum tajwid tadi? Dipersilakan untuk tanya apa-apa segala soalan pun, insyaAllah kami akan cuba jawab. Dan okay, sementara tunggu kita punya viewer untuk tanyakan soalan. Jadi macam yang tadi yang Ifah cakap tadi, dia kata sampaikanlah satu ilmu, sampaikanlah kepada orang walaupun satu ayat. Bukan sahaja satu ayat, tapi kata-kata nak sampaikan satu huruf pun tak ada masalah. Okay, kita ambil konteks sebentar. Saya suka tajuk ni sebenarnya. Kita ambil konteks kita kira dengan mudah. Contohlah bismillah. Kita ajar, tak payah cerita orang lain. Kita cakap kita ajar adik kita sendiri ataupun kita ajar tak salah siapa. Tapi lebih mudah kita ambil adik lah. Kita ajar adik kita baca bismillah. So dia ajar dia untuk sebut bismillah. Okay, Allah janjikan satu huruf adalah kita dapat 10 pahala. Okay, jadi dalam bismillah tu ada berapa huruf? Dalam bismillah tu, perkataan bismillah, ayat bismillah tu ada berapa huruf? Dalam ayat bismillah tu ada 19 huruf. Jadi 19 huruf. So satu huruf bersamaan dengan 10 pahala. So kalau 19 huruf ada 190
pahala. Dari 190 tu baru sekali baca. Itu untuk kalau sekali dia baca. Kena pula kita sebagai kita solat, betul, kita solat. Dalam solat ada berapa kali kita baca bismillah. Kita banyak-banyak lah, kita ambil kata lah dalam satu hari 7 kali kita semayang. 7 kali kita semayang. And berapa nak kira balik? 4 rakaat, so maksudnya 4 kali lah kita baca Fatihah, betul? So maksudnya 4 kali kita baca bismillah. So 4, 2, 4, 3, 4, 5, 6. Sampai tolong kira kan? Tujuh 17 kali tak silap. Okay, 17 kali kita baca dalam solat untuk satu hari. Dalam solat untuk satu hari kita ulang bismillah tu dalam 7 kali dalam satu hari tu. 7 kali pula. 17 kali. 17 kali dalam satu hari. Sebab apa kita solat 5 waktu tu. 5 waktu kita kira pula ikut rakaat. Satu rakaat sekali kita baca. Okay, contoh. 190 tadi kita darabkan dengan darabkan dengan 17. Kita darabkan dengan 17, so dia akan dapat 190 darab dengan 17. So kita dapat 3,330 pahala. Katalah contoh. Kenapa Allah bagi dalam bentuk pahala? Kadang kita tak nampak pahala tu. Kita tak nampak pahala tu, kita tak nampak mana dia pergi. Kan? Jadi contoh, katalah contoh yes, betul, 3,230. Jadi kalau katalah Allah bagi pahala tu dalam bentuk duit. Setiap kali kita baca bismillah, RM190 berdebuk turun daripada langit. Atas, dekat depan mata ni. Baca bismillah lagi berdebuk turun. Kita nak minum air ni, nak minum air baca bismillah kan. Bismillah berdebuk turun. Agak-agak nak minum ke nak baca bismillah lagi? Bismillah lagi. Bismillah lagi, berdebuk turun lagi 190. Baca lagi kan minum air? Baca lagi. Lagi penyedah ni penuh duit lagi ni. Jadi sebab apa kasih sayang Allah tu sangat-sangat besar. Jadi Allah bagi dalam bentuk pahala kita untuk simpan untuk dekat akhirat nanti. So kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Jadi bila sebab tu Allah kata Allah simpan pahala tu dekat akhirat. Cuba bayang kalau kita solat, setiap kali kita solat satu hari punya ada 3,230. Setiap hari dapat 3,310. Agak-agak kita nak semayang terus semayang ke atau kita nak itu pun baca bismillah. Belum Fatihah. Dia kalau cerita Fatihah punya cerita dia lagi kira pula berapa huruf dalam surah Fatihah tu kan. So maksudnya dia kata ajarlah pada orang walaupun satu ayat. Sebab apa itu adalah satu ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Sebab pahala dia berpanjangan. So maksudnya bila kita ajar orang selagi dia amalkan, contoh kita ajar bismillah tadi, selagi dia baca bismillah, contoh dia nak keluar rumah dia baca bismillah, dia nak makan dia baca bismillah, minum, so semua pekerjaan dia dimulakan dengan bismillah. Itu baru kita kira yang wajib dia baca dalam solat. Dia belum kita cerita dia buat solat sunat lagi, dia buat apa lagi. So maksudnya pahala tu sentiasa berpanjangan. Itu yang dikatakan tadi. Ilmu yang bermanfaat. Maksudnya bila kita ajarkan orang tu boleh amalkan ilmu tu. Contoh kata 3 perkara yang kita tinggalkan lepas kita meninggal nanti. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah. Satu lagi sedekah. Contoh lah kata kita sedekah tak banyak, kita duit pun tak ada, nak sedekah macam ni kan. Sedekah pun boleh lah RM5 kan, sikit-sikit je dapat sedekah. Tak ada nak sedekah banyak-banyak, besar-besar macam mana Ustaz Ibu buat, macam mana orang-orang yang besar buat kan. Jadi nak kata anak soleh, contoh kata kalau kita meninggal sebelum kita kahwin, mana nak datang anak soleh. Jadi maksudnya ilmu yang bermanfaat ni adalah satu benda yang maksudnya semua orang boleh buat. Jadi kita sampaikanlah ilmu pada orang lain walaupun satu ayat. Contoh kita dah belajar benda hari ni kan, sampai kepada orang lain. So maksudnya itulah satu cerita yang saya seronok nak cerita kan, bila kita cerita pasal sampaikanlah pada orang lain bila walaupun satu ayat. Maksudnya sebab
benda tu kita nampak benda tu macam kecil je. Satu ayat je pun. Tapi kan sebabkan satu ayat tu pahala dia contoh macam bismillah tadi lah. Bismillah tadi kan. Tapi kasih sayang Allah tu sangat-sangat luas. So kalau Allah bagi dalam bentuk duit, mau mati kelaparan masing-masing. Betul. Dia nak minum air tu dia mati dahaga tau. So apa kan nak minum air tak payah minum air. So apa duit jatuh buru-buru tu kan. Jadi antara yang kita boleh simpulkan lah kat sini. Sama juga macam masa. Dia ada kaitan dengan masa juga. So, kita sampai kat contoh katalah lagi 5 minit tau. Kiamat dah datang ni. Kiamat dah datang. Dia kata, Nabi kata kalau ada benih dekat tangan, tanam benih tu. Maksudnya tak ada istilah terlambat dalam hidup kita. Kalau kata kita nak berubah ke tu tak ada istilah terlambat. So maksudnya kita nak buat perubahan tu jangan fikir nanti Allah terima ke? Aku ni banyak dosa. Allah adalah seorang yang Allah Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang kasih sayang dia sangat-sangat luas, dia maha pengampun, dia maha segala-galanya. Jadi tak ada istilah nanti kan ni aku buat benda ni bukan Allah terima pun sebab aku ni orang jahat, aku ni banyak buat dosa. Tak ada istilah yang tu sebenarnya. So maksudnya kadang-kadang sebab apa kalau katalah orang kata kalau nak kata orang kata aku tak boleh lah, aku tak boleh buat benda ni, aku tak boleh berubah sebab aku banyak dosa. Kalau kita fikir begitu, manakan datangnya cerita di mana seorang pelacur memberikan anjing minum daripada dia punya kasut dan dia mati dia boleh masuk syurga. So maksudnya kalau katalah aku banyak dosa, aku tak boleh nak berubah sebab aku banyak dosa, Allah tak terima aku punya amalan. Kalau Allah tak terima, kenapa Allah boleh terima amalan si pelacur yang bagi anjing minum je. Anjing kot. Binatang yang haram. Itu kenapa Allah boleh bagi dia masuk ke syurga. So itu maksudnya Allah adalah Tuhan yang maha pengampun. Maksudnya sebesar mana pun dosa yang kita buat, so maksudnya minta je keampunan dengan Allah, Allah akan ampunkan. Maksudnya, katalah hari ni kita buat dosa, esok pagi kita buat dosa, malam tu kita taubat, pagi esok kita buat lagi, malam tu taubat. Tak ada masalah pun sebenarnya. Dia tak ada istilah yang kata okay, kau tak boleh buat dosa langsung ni. Kita bukan Nabi. Nabi dia masuk. Nabi masuk. Maksudnya kita adalah manusia biasa yang sentiasa berbuat dosa. Jadi maksudnya sebab tu kita digalakkan untuk buat solat taubat setiap hari kalau boleh. Setiap hari kalau boleh. Kalau tak boleh bangun, katalah tak mampu nak bangun malam, so kita boleh buatlah dalam lepas solat zuhur ke, buat solat sunat sekejap ataupun waktu duha tu kita ambil sekejap buat solat taubat, tak ada masalah pun. So maksudnya Islam ni adalah satu benda yang mudah. Dia kalau cerita dia sampai esok tak habis ni. Dia akan cerita, dia akan berlarut kan. Jadi macam tadi, macam yang kita dah bincangkan tadi adalah kita maksudnya masa kita tu satu perkara yang sangat-sangat berharga. Kita manfaatkanlah masa kita sebaiknya sebelum semuanya bertukar kepada sesara. Macam gitu. Okey, kita pun rasanya dah sampai ke penghujung perbincangan kita. So ada apa-apa yang nak ditanyakan ke ataupun ada apa-apa yang kita nak ataupun ada panel ke nak sampaikan pada pendengar-pendengar kita, pada orang-orang yang tengok kita punya ni. Ada apa-apa yang nak disampaikan kepada diorang? Adi nak sampaikan apa-apa ke Adi? Tak ada. InsyaAllah tak ada. Okay, Masya Allah, terima kasih kepada yang sudi untuk bersama kami sehingga ke penghujung. Daripada awal tadi pukul 3 jadi kita start sampai hujung ni dah pukul 3.46. So ni kalau kita lanjutkan lagi nanti sekali kan live ni mati sendiri. Betul? Dia boleh 1 jam je. Sekali kan live ni mati sendiri, tak habis cakap lagi kan tergantung cakap lagi kan. Okay. Sebab terima kasih banyak-banyak kepada yang membantu kami. Sebenarnya kita orang tengah buat assignment. So assignment tilawah di mana kami perlu sharekan ilmu ni kepada orang lain. Semoga
apa yang kami kongsikan insyaAllah dapat manfaat kepada yang lain. Kita dengar sambil dengar tu lepak-lepak kan. Jadi apa? Itulah dia. So terima kasih kepada yang join walaupun ada yang belum masuk tak ada masalah. Dan kami sangat-sangat hargai yang macam yang kita pernah buat hari tu just rehearsal je sebab nak beranikan diri untuk bercakap. Sebab masing-masing tak berani nak bercakap kan. Kalau cakap biasa cakap depan kamera je, cakap dengan radio pula dah. Cakap dengan video. Cakap video. Radio. Kalau nak cakap tu agak kekok sikit. Jadi yang hari tu kita just buat rehearsal je. So tu dia banyak menghapus sebenarnya yang tu. So kita nak bina confident tu. So jadi hari ni adalah yang kita buat betul-betul lah. Jadi video ni akan dipostkan dan dihantarkan kepada guru kami. Jadi guru kami itu Ustazah Hazira dekat Alami. Cikgu yang paling orang kata paling sporty, comel pun comel. Best lah dia ajar. Gitulah. Maksudnya dia seronok lah belajar dengan Ustazah Hazira. Okay. Terima kasih Ustazah sebab sudi layan kerana kita orang yang macam-macam ni. Yang online ni kadang kejap masuk kelas, kejap tak masuk kelas kan. Dia kejap masuk keluar sebab internet lah bagai semua. Okay. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung, dah sampai hujung-hujung betul lah hujung lah ni kan. Terima kasih kepada yang mendengar dan terima kasih juga terima kasih kepada semua. Sebab ni pun nak kata first time tak adalah first time, second time lah sebab itu dah buat kan. Jadi kalau mana-mana yang kalau ada yang baik semua datang daripada Allah insyaAllah dan yang buruk semua datang daripada kami sendiri. Dan minta maaf jika ada tersalah cakap ataupun dia tak promote pun Ustazah, dia macam apa? Siapa nak belajar tajuk boleh belajar dengan Ustazah ya? Ustazah makan. Nanti boleh lah. Tu ada income Ustazah kat situ kan. Boleh lah masing-masing perlu Ustazah tanya untuk tanya tajuk yang lebih lanjut. Ustazah ni pakar ni. Situ. Okay. Dan kami minta maaf jika ada kalau kami ada salah cakap ke atau ada salah maklumat ataupun minta maaf sangat-sangat sebab kami pun masih baru lagi nak belajar. Jadi kalau ada salah nak tegur ke apa boleh je, tak ada masalah. Tak nak tegur kat sini boleh je DM masing-masing. Tak ada masalah. Okey je. Jadi kami terima dengan hati terbuka. InsyaAllah. Okay, kita tutup majlis kita sebelum kita habiskan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan tasyatul as. Okay, habisnya bacaan tadi. Jadi maka tamatlah sesi live kita pada hari ini insyaAllah. Terima kasih semua. Bye. So